Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan kepada semua anak murid saya. Semoga semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk terus belajar. Okey, untuk pertemuan kita kali ini pembelajaran sejarah tingkatan 4. Okey. Sebelum itu kita apa-apa pun kita mulakan dengan doa, semoga urusan kita dipermudahkan. Okey. Dan jangan lupa sediakan alat tulis untuk membuat catatan. Dan kalau boleh ada bersama-sama anak-anak murid semua buku teks di hadapan supaya senang kita merujuk sambil-sambil kita mendengar. Okey. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah pentadbiran tentera British ataupun BMA. BMA ni British Military Administration. Pentadbiran tentera British di tanah Melayu. Okey. Objektif pembelajaran kita pada sesi kali ini ialah diharapkan selepas habis pembelajaran murid-murid dapat memerihalkan pentadbiran tentera British di negara kita. Ini kalau kita tengok dalam DSKP, Document Standards, Curriculum dan juga pentaksiran 10.3.1. Dan satu lagi objektif kita pada hari ini adalah menjelaskan kepentingan berwaspada dalam membuat sembarang tindakan. Ini dalam DSKP K10.3.9. Kenapa 10? Dalam tingkatan 4 ni kita ada 3 kita ada 3 tema, iaitu 9, mula dengan 9, 10 dan 11. Nanti kita tengok selepas ni. Okey, ni kedudukan tajuk tajuk kita hari ini dalam bab 4 ni, era peralihan kuasa British di negara kita. Ni 4.1 ni, British Military Administration. Ni 4.1. Okey, ni pelajaran kita hari ini. Daripada 7 topik ni. Okey, kita mula dengan 4.1. Lepas ni kita susullah dengan tajuk selepas ni. Kita lihat gagasan dan union dalam pertemuan seterusnya. Okey. Ni bab dalam, kalau kita nak tengok dalam kandungan tingkatan 4 ni, dia di sini bab 4 ni. Ni. Kita sekarang berada di sini, kita dah belajar bab 1, bab 2, bab 3, ni bab 4 dan selepas ni kita akan tengok bab 5 dan seterusnya lah sampai 10 bab. Saya tunjuk ni supaya murid dapat gambaran kedudukan ataupun apa kandungan pelajaran kita sepanjang tingkatan 4. Ni yang saya sebut tadi. Ada 3 tema tu. Kita mula dengan tema ke-9. Ni tema ke-9. Tengok ni tema ke-9. Nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia. Ni warisan negara. Ini bab 1 tingkatan 4. Bab 1, bab 2 warisan negara. Okey. Kemudian tema ke-10. Ni tema ke-10. Tema ke-10 kalau kita tengok ni tema ke-10 bermula dengan konflik dunia pendudukan Jepun ini. Ini adalah bab 3. Bab 4 dia mula di sini. Ni bab 4. Okey, kita nak belajar ni hari ni dekat sinilah kedudukannya. Okey. Dan kemudian tema ke-11 ni tema ke-11. Tingkatan 4 tingkatan 4 ni ada 3 tema, 9, 10 dan 11. Ini pembinaan negara berkemerdekaan bersama tanah Melayu. Kita akan lihatlah usaha ke arah kemerdekaan. Jadi topik kita hari ini di sini era peralihan kuasa. Tunjuk lagi detail inilah. Ini bab 4 ni era peralihan kuasa. Ini yang pertama ni. Okey. Pertemuan kita selepas ni kita akan lihat gagasan union. Okey. Ini harap murid dapat ikut Ini sebagai intro ni. Okey. Ni 7 yang terakhir lah. Okey, kita tengok topik pelajaran kita hari ini.
British Military Administration. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan British Military Administration, BMA, ataupun pentadbiran tentera British. Saya akan sebut dua-dua lah supaya senang boleh faham dan ingat. Okey, kita tengok latar belakang ya. Okey, British Military Administration ni, pentadbiran tentera British ni dilaksanakan pada 12 September 1945. Okey, setelah tentera Jepun menyerah kalah. Kalau kita tengok Jepun telah menduduki tanah Melayu pada 15 Februari 1942, kemudian menyerah kalah secara rasmi pada 12 September 1945. Kita dah belajar dah sebelum ni, dalam bab sebelum ni, Jepun dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Okey, selepas Jepun kalah, British masuk semula ke tanah Melayu dan membentuk pentadbiran. Pentadbiran tentera. Ni kena ingat. Pentadbiran tentera. Maknanya British, Jepun sebelum ni pun pentadbiran tentera. British masuk mewujud satu pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Ni pegawai tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Lord Mountbatten. Okey. Dan segala perancangan atau pentadbiran di tanah Melayu ni, hal ehwal tanah Melayu ni dilakukan oleh Brigadier General H. Civilian. Ni seorang lagi tokoh British yang kita akan jumpa lagi selepas ni. Jadi ni latar belakang yang penting yang kita lihat, yang murid kena tahu. Yang pertama, BMA ni dilaksanakan selepas Jepun kalah dan dia merupakan pentadbiran tentera British yang menggantikan Jepun untuk mentadbir tanah Melayu. Okey. Itu sedikit belakangnya. Okey. Kita lihat pula apa peranan BMA ni. Okey, yang pertama okey, ingin mengembalikan kestabilan dan keamanan tanah Melayu. Kalau kita imbas kembali tajuk bab 3 sebelum ni, ketika zaman pemerintahan Jepun, British telah menubuhkan bersama-sama menubuhkan MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, untuk melawan dan menghalau tentera Jepun dari tanah Melayu. Jadi apabila Jepun kalah, British datang semula membentuk pentadbiran tentera British. BMA ni telah membubarkan MPAJA pada 1 Disember 1945. Dan mereka telah meminta semua senjata yang diberikan semasa pendudukan Jepun. Kerana kita dah tengok sebelum ni, pihak British telah membantu pasukan MPAJA dengan senjata. Jadi apabila mereka masuk semula ke tanah Melayu, mereka minta semua senjata tu. Walau bagaimanapun, BMA gagal mengumpulkan semua senjata. Dan gagal dan juga gagallah membantras kegiatan jenayah, kongsi gelap dan juga berlaku masalah ketegangan kaum ni. Khususnya antara Melayu dengan Cina, sebab kita tahu MPAJA ni adalah majoritinya orang Cina, dan British ni tentera-tenteranya majoriti orang Melayu. Jadi berlaku pertembungan kaum. Okey. Itu yang pertama. Yang pertama, mengembalikan kestabilan dan keamanan di tanah Melayu. Okey. Apa peranan BMA yang? Okey, seterusnya peranan BMA yang kedua ialah memulihkan kepercayaan rakyat. Memulihkan kepercayaan rakyat. Kalau kita lihat ketika zaman pemerintahan Jepun, rakyat mengalami pelbagai penderitaan. Rakyat tak ada wang nak beli makanan. Kemudian berlaku aktiviti menyuruh bekalan makanan, amaran rasuah, berlaku pasar gelap, kemudian banyak penyakit merebak. Jadi BMA hadir
untuk memulihkan semula keadaan itu. Okey. Jadi BMA telah berusaha mengembalikan kepercayaan rakyat supaya penderitaannya rakyat alami itu dapat rakyat percaya bahawa British akan dapat mengembalikan suasana yang sukar, dan bila British datang, rakyat menyokong kehadiran dia, kehadiran British ni. Dan untuk itu British telah cuba memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Saya sebut tadi, lombong-lombong, kemudian jalan-jalan, ladang-ladang telah rosak, kilang-kilang, industri semua rosak. Jadi pihak BMA telah berusaha untuk memulihkannya. Okey, dan rakyat yang hidup dalam penderitaan seperti yang telah saya sebutkan tadi berharap mereka dapat diselamatkan dengan wujudnya pentadbiran tentera British ini. Itu cerita dia. Jadi kita lihat tadi ada dua peranan BMA, iaitu mengembalikan kestabilan, dan yang kedua memulihkan kepercayaan rakyat. Adakah BMA ini berjaya mencapai matlamatnya? Itu persoalan. Okey, kita lihat tadi, memanglah BMA tidak berupaya menyelesaikan masalah rakyat. Sebab apa? Kerana pihak British ni sukar nak bawa masuk jentera, alat ganti mesin dan teknologi. Kerana masalah ekonomi dan masalah infrastruktur. Okey. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kita lihat, kita boleh tengok pihak British gagal untuk mengembalikan semula kepercayaan rakyat, rakyat percaya pada mereka. Jadi oleh itu kita seharusnya berwaspada dan jangan terlalu bergantung kepada pihak luar untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita mesti ada membina kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Barulah kita cuba berusaha meminta bantuan pihak lain. Tapi kita kena gunakan kekuatan kita dahulu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebagai latihan, dah habis dah hujung ni. Tajuk ni sikit je. Okey. Satu soalan objektif. Mengapakah British menubuhkan pentadbiran berikut? Ni. British Military Administration 19 September 1945 hingga Mac 1946. A. Wujud keamanan. B. Menjimatkan perbelanjaan. C. Memberikan latihan kepimpinan, dan D. Melaksanakan ekonomi kawalan. Apa jawapannya? Senanglah kan? Okey. Jawab dalam hati, betul semua tu. Okey. Begitulah pelajaran kita hari ini. Kita rumuskan. Yang pertama, British Military Administration atau pentadbiran tentera British ialah badan pentadbir British yang memerintah tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Itu. Yang kedua, apa tujuannya? Yang pertama, mengembalikan keamanan, kestabilan PTM tanah Melayu, dan yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Walau bagaimanapun kita boleh lihat BMA ini gagal. Gagal mencapai objektifnya. Jadi apa tindakan seterusnya? Okey, itu kita tengok dalam sesi pembelajaran selepas ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, maaf jika ada kekurangan. Kita jumpa lagi selepas ini.